tuduhan mengatakan DAP ini parti perkauman Cina anti Melayu, DAP ini tidak membela kepentingan Melayu. Jadi biarlah yang berkenaan bercakap dan orang yang mendengar nilailah sendiri. Di dalam politik negara kita yang berubah sekarang, kita tak boleh dah sentimen perkauman yang mengakhirkan negara ini kacau bilau, bergaduh sama sendiri. Isu perkauman tidak lagi berlaku seperti peristiwa 13 Mei. Saya berada dalam zaman peristiwa 13 Mei. Ya, saya nak beritahu tuan-tuan ya. Itu sebab saya menjawab berapa isu yang membangkitkan peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei ni ialah kerana UMNO kalah. Kalau UMNO tidak kalah, hampir kalah di Selangor, hampir kalah, sebenarnya di Selangor sudah kalah, dan juga Perak, dan kalah terus di Pulau Pinang, dan kalah di Kelantan, tak ada peristiwa 13 Mei itu. Kerana kita tidak mahu menerima demokrasi itu secara anak lelaki atau anak jantan. Tidak seperti 2018. UMNO kalah dengan teruknya. Kenapa tidak berlaku rusuhan perkauman? Kenapa? Kerana kita telah berubah generasi. Generasi sekarang lebih banyak berilmu, banyak mempunyai akal dan fikiran. Tetapi mereka yang berilmu dan berakal fikiran yang baik ini jangan diracun dengan perkara-perkara zaman berzaman. Saya banyak membaca buku daripada daripada Alfonso de Albuquerque menulis soal Melayu, Franz Swettenham menulis soal Melayu, Anthony Miller yang saya sebutkan itu menulis soal Melayu, Redison menulis soal Melayu, Haklo menulis soal Melayu. Buku-buku soal Melayu dalam abad 16, 17, 18 ni bersepah. Cubalah orang politik, katanya orang UMNO ni, beli buku tu dan baca supaya memahami orang Melayu. Franz Swettenham kata apa orang Melayu ni? Orang Melayu ni pemalas. Memang orang Melayu ni pemalas. Kuat berjudi, suka hidup senang. Jadi, itu Franz Swettenham kata dalam abad ke-19. Iaitu tahun 1874, ya, selepas perjanjian Bangkok. Franz Swettenham, baca buku Franz Swettenham tu, fahamkan orang Melayu. Jadi masalahnya sekarang kita nak merubah orang Melayu daripada cara mereka berfikir itu, supaya mereka global sikit. Jangan katak bawah tempurung, tahu alam dia. Itulah dunia ni. Apa-apa sikit sentimen Melayu. Seolah-olah Melayu ini bukan bangsa yang toleransi. Melayu ini mesti mempunyai hak yang lebih. Jadi kalau kita tengoklah, saya nak beritahu tuan-tuan, kita ni dah berubah. Saya cuba untuk melihat ke mana perginya orang Melayu ini. Setelah kami golongan veteran yang berumur 60 tahun ini padam, bergantung pada generasi muda. Generasi muda ini, apa pula sikap dan pendirian mereka? Mereka sudah kurang resis. Mereka sudah mempunyai akal berdasarkan pendidikan, pelajaran, pergaulan dan sebagainya. Dari itu, masih perlukah kita main sentimen perkauman? Contohnya DAP ini. Dianggap saya nak mensucikan DAP. Bilalah saya nak mensucikan DAP, dan perlu apa saya nak sucikan DAP? Dia parti yang berdaftar, bukan parti haram. Dia mempunyai berbagai-bagai masyarakat majmuk dalam dia. Malah ada orang Melayu di dalam dia. Orang Melayu yang menyokong dia tentulah orang sosialis. Kerana DAP ini, dia memegang kepada prinsip demokratik sosialis. Dari itu, perangai orang Melayu terhadap sosialis ini sudah ada. Dulu sebelum perang, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Melaya, Pekemam. Lepas tu mereka berjuang dalam Parti Rakyat bertahun-tahun. Dan kemudian Parti Rakyat dibubarkan masuk Parti Keadilan Rakyat. Tapi Parti Keadilan Rakyat tak ramai orang yang berjiwa sosialis. Dia lebih kurang UMNO juga. Iaitu mempertahankan sistem ekonomi bebas, kapitalis. Wajah sebagai Parti Rakyat, sosialis pada PKR tak ada. Yang ada sekarang ni satu parti politik yang agak kecil tapi bergerak
iaitu Parti Sosialis, Parti Rakyat Sosialis Malaysia, PRM, Parti Rakyat, yang memegang prinsip kepada sosialis, yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, dan lebih banyak kepada memperjuangkan masalah kaum buruh. Jadi soalnya sekarang ni, UMNO sedar ke tidak, jika parti dia masih dikawal oleh golongan elit bangsawan, golongan birokrat, orang-orang yang dianggap tidak mendekati rakyat, lagi 10 tahun lagi tidak ke orang menerima UMNO ni sebagai parti wadah Melayu, perjuangan Melayu. Kerana kalau orang Melayu masih nak terima UMNO sebagai perjuangan, kenapa kita kalah 2018? Dan kita sekarang kalah lagi jika kita tidak memandang serius terhadap sekeliling kita, perubahan iklim politik negara sekarang. Jadi UMNO tak boleh ke depan lagi dah jika terus membawa isu perkauman. UMNO mesti bergerak sekarang ini ke dalam isu kepentingan rakyat, mempertahankan masyarakat yang tertindas. Jangan kita jumut, jangan otak kita beku. Dari itu, saya memanggil tokoh-tokoh DAP. Dia berlaku dalam bulan Ramadan. Saya boleh panggil pemimpin Islam, tapi nanti orang akan menuduh dia, jamnya pukul 10 malam. Dulu pukul 9, saya anjak pukul 10. Nanti orang kata pula, oh saya pun tidak, moderator tak buat tarawih ke? Moderator tak semayang ke? Inilah benda-benda soalan bodoh yang akan keluar di dalam komen. Dia tak tahu apa maksudnya bersemayang itu, semayang tarawih itu. Dia tak tahu yang tarawih itu yang dibuat hanya 8 je rakaat, bukannya 20. Kalau nak buat 20, terserahlah. Jadi inilah tuduhan-tuduhan yang akan dibuat. Jadi saya anjak pada pukul 10 dan saya panggil pemimpin bukan Islam. Sama ada Hobart Lee, Hanayo minggu depan. Malah saya bercadang nak panggil pemimpin Melayu dalam DP seperti ada Pak Rauh, Wakil Rakyat Daping Tinggi, Adan Paloh di Johor, yang ada agamawan sikit. Tapi tunggulah masa. Tetapi dengan yang tiba-tiba mengatakan ini dilakukan oleh orang UMNO, yang menyerang saya itu bukannya orang PKR ke, orang PBBM ke, orang UMNO. Masalahnya kenapa sakit hati sangat? Sakit hati dengan saya. Saya jadi moderator. Tuan-tuan tahu apa makna moderator? Saya baca buku Larry King, seorang moderator yang hebat di CNN TV, terkenal seluruh dunia. Bulan Januari dulu dah mati. Saya baca panduan-panduan dia. Antara panduan dia, dia kata kita moderator ni penyampai, orang tengah antara penonton di rumah dengan kita, dengan yang menjadi tetamu kita. Dari itu sebagai moderator, memandu dia. Saya tidak boleh berpihak walaupun saya ahli UMNO. Sekarang yang saya panggil tetamu itu untuk bersoal jawab dengan saya, bukan untuk menjawab saya, kehendak saya, selera saya. Apa yang saya nak jawapan dia? Tidak. Saya nak jawabkan daripada dia berdasarkan apa orang yang menuntun live saya itu mahu jawapan. Jadi ini banyak orang yang tak faham. Jadi kalaulah orang tu balun UMNO depan-depan saya, perlu ke saya mempertahankan UMNO wahai saya moderator? Jadi saya senyum sajalah. Sebab kadang-kadang hari itu waktu saya interview Wan Saiful, Wan Jan, dia kata, Perdana Menteri sekarang ini tidak lagi campur urusan mahkamah dan sebagainya. Saya jawab, saya tak kata nak suruh dia jawab. Sebab yang patutlah jawab ni Presiden, parti dia, Mahir. Kata okeylah kalau orang semua tak campur ke mahkamah, macam mana pula Musa Aman boleh dibebaskan dan ditarik balik berbagai tuduhan? Siapa punya keputusan? Peguam negara ataupun politik? Jadi kalau saya punya tetamu Mahidin Yassin, saya tanyalah, ini Wan Jan, Wan Saiful Wan Jan, dia tak ada otoriti nak jawab benda-benda yang menyentuh soal keputusan kekayaan. Jadi kita kena melihat yang mana perlu ditanya untuk dia jawab dan mana tak perlu ditanya untuk jawab. Saya ada terima mesej waktu saya
interview YB Anthony Loh. Dia kata, Datuk Tuang tanya, benar ke Tan Sri Anwar Musa ada berjumpa dengan dia? Seperti yang disebut oleh Anwar yang Musa, bahawa dia diberitahu oleh Anwar Musa ataupun Anwar Musa, Anthony Loh dah berjumpa dengan pemimpin UMNO atau pemimpin UMNO berjumpa dengan dia. Pada saya, nak berjumpa ni hak peribadi masing-masing. Yang kita nak pertikaikan, adakah perjumpaan itu mewakili organisasi. Kalau ada orang pergi jumpa Anthony Loh atas nama dia Presiden UMNO, atas nama dia Sergau UMNO, atas nama UMNO, tentulah menjadi satu perkara yang bersanggah. Tapi kalau dia nak berjumpa, berbual, minum teh, membincangkan, itu hal peribadi dia. Tidak ada jadi masalah apa-apa pun. Kan, macam juga kalau Anwar Ibrahim menelpon Zahid atau Zahid menelpon Anwar, itu perhubungan antara dua rakan yang lama, pemimpin yang lama. Jadi biarlah mereka nak bercakap apa. Hanya kesilapan Zahid tidak mau mengaku bahawa video rakaman itu dia. Kalau saya jawab ya. Itulah dia contohnya kerajaan sekarang ni, ketandasan idea, sehingga rakaman pun yang mana agensi yang buat, yang merakamnya digunakan untuk tujuan politik. Maknanya di Malaysia sekarang, telefon bukan lagi satu perkara yang boleh dikira rahsia. Jadi kalau telefon antara Anwar Ibrahim dengan Zahid Hamidi sudah dapat dikesan, saya rasa semua orang punya telefon akan dikesan, diintip. Jadi ini satu yang tidak baik untuk negara. Kerana mengintip telefon ini dilakukan oleh agen-agen besar seperti CIA, KGB. Tapi dia tidak mendedahkan pengintipan suara itu kepada presiden dia. Kalau tuan-tuan baca buku